syahadah ketika mana kita akhir hayat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay. Kita makan ubat dulu nah. Suntikan vaksin Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Kahf. Nah, ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, kita hari ni selawat Fatih nah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله, sahabat-sahabat ukhwah yang dirahmati Allah, yang dirindui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang amat-amat saya kasihi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, lafaz yang teragung kita lafazkan, kita rafakkan kepada pencipta kita, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwirul, yang telah mengurniakan kepada kita satu gambaran, yang mana gambaran ini tergambarlah wajah kita, muka kita, nah, dengan nama yang diberi, dan kita mempunyai identiti tersendiri atas yang dimusawwir oleh Allah Ta'ala. Terima kasih ya Allah. Walau bagaimana gambaran yang Allah Ta'ala bagi pada wajah kita, kita tetap bersyukur. Nah. Tak adalah teringin nak pergi tukar muka orang lain. Syukur cantik mana pun ada dekat orang. Tak elok mana pun yang kita punya. Kita tahu Al-Khaliq, iaitu pencipta kita yang maha agung, tak memandang pada rupa paras kita. Allah pandang pada hati kita. Maka kita setiap hari berusaha untuk sama-sama memperbaiki keindahan hati agar iman dan takwa kita lebih subur mewangi, insyaAllah ta'ala. Syukur kita kepada Allah atas nikmatnya pada pagi ini kita dapat lagi menyambung kuliah kita, yang mana insyaAllah kita akan sambung daripada surah At-Tariq ayat yang ke-11. Baik, sebelum tu sedikit imbasan ataupun selingan daripada surah yang terdahulu, ayat 1 hingga 10, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan nama Tariq, iaitu bintang pengetuk. 1400 tahun yang lalu Allah Ta'ala cerita dah kepada Rasulullah bahawasanya bintang itu bersuara. Boleh mengetuk. Subhanallah. Cara bintang itu berzikir, bertasbih, memuji Allah, iaitu dengan bunyi ketukan. Kata Allah, bintang itu diperumpamaan seperti mana? An-Najmus Saqib, bintang yang menembusi. Dengan serta-merta dapat tembus menembus. Begitu laju. Perumpamaan itu adalah seperti mana gerakan malaikat Jibril ketika mana diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar menyampaikan wahyu kepada Nabi.
Mai dari jauh tapi segera sampai. Sebab apa? An-najmu tsaqib. Gerakan dia tu teramatlah laju, tembus menembus sampai dengan segera. Siap dengan berupa bentuk lelaki yang biasa, iaitu manusia biasa, nah datang kepada Rasulullah membawa wahyu amanah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cerita setiap manusia itu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ah, setiap diri manusia itu ada penjaganya. Siapa penjaga kita? Bukan jin kita, bukan belaan kita, bukan dampingan kita. Tetapi yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mewakili para-para malaikatnya yang mana kita tahu dan kita beriman dengan para-para malaikat yang diwakilkan oleh Allah Ta'ala untuk memelihara siang dan malam kita. Ha? Menulis amal kebajikan dan juga mencatat amal kejahatan kita, memelihara perjalanan kita, memelihara ahli keluarga kita. Itulah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dan hari ini Allah terus bersumpah lagi pada ayat yang ke-11. Kita sambung bacaan, kita baca demi meraihkan surah At-Tariq ini, maka kita baca balik nah. Sama-sama nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bermohon dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Wassama'i dzati raj'a. Ayat yang ke-11 Allah Ta'ala bersumpah. Satu lagi sumpahan yang Allah Ta'ala ambil dengan nama langit. Kalau kita tengok ayat pertama dalam surah Tariq, nah, Allah Ta'ala sebut dah bab langit ni. Allah Ta'ala cerita dah. Wassama'i wat-tariq. Allah Ta'ala cerita langit dengan bintang Tariq. Kemudian ayat yang ke-11 ni Allah masih sebut lagi tentang langitnya. Wassama'i dzatir raj'a. Masya Allah. Demi langit yang menurunkan hujan. Okey, kalau hujan ni matar ataupun sayyiban. Tetapi dalam kalimah Arab ini, dia bubuh langit zati raja. Raja ni maksud dia kembali. Berulang kali, berulang alik, kembali balik. Okey. Kenapa Allah Ta'ala mengambil sumpah dengan nama langit? Yang dimaksudkan langit ni kita tahulah tentulah yang ada di atas. Nah, yang ada di atas. Kalau langit, di atas. Kalau langit-langit pun di atas juga. Atas mulut kita. Nah, dalam mulut kita yang duduk di atas. Itu nama langit-langit. Ada lagi satu yang disebut sebagai langit-langit. Orang dulu kalau kata buat rumah, kan masa tu tak ada ceiling. Dia akan buat langit-langit dengan suka habang. Nah, ataupun kalau ada mayat, buat langit-langit. Apa maksud langit-langit? Sesuatu yang melindung di atas. Menjadi bumbung di atas. Itu pahaman kita. Nah, yang dimaksudkan dengan langit itu
benda yang di atas. Baik, kita faham maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak bersumpah mengambil sempena langitnya lagi. Langitnya tu berlapis-lapis. Ha? Langit Allah Taala itu berlapis-lapis. Allah Taala nak cerita dekat kita ni, hari ni Allah Taala nak cerita langit dia yang ada zatir raj, yang menurunkan hujan. Raja ini daripada perkataan roja'a, yarji'u. Siapa belajar bahasa Arab dia tahu lah. Roja'a yang dikembalikan, yang pulang. Ha? Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan langit yang mengembalikan ni? Mengembalikan apa? Hujan. Hujan ni dia asal daripada bumi tau. Okey, permulaan asal. Dia daripada bumi, iaitu air laut yang diuapkan. Ha? Dengan kekayaan Allah Ta'ala, laut itu Allah Ta'ala bagi dia bersifat masin. Bila dia masin, dia selalu menguap. Kita ambil air, satu bekas air dalam, bekas kaca, sebut penuh bos kerat, tuang garam. Kemudian kita tutup, kita akan nampak dia wap, dia naik. Nah, sebab apa? Sebab yang bergaram, yang masin itu lebih cepat menghasilkan wap. Jadi hikmah Allah Ta'ala, salah satu daripada hikmah Allah Ta'ala meletakkan rasa masin pada lautan adalah untuk menguapkan air itu naik ke langit. Daripada bumi, diwapkan air itu naik ke langit. Sampai di langit Allah Ta'ala telah pun menyediakan proses untuk ditawarkan wap itu tadi, hantar balik mai ke bumi. Itulah kita rojak. Dia ambil daripada bumi naik atas turun balik. Ambil pula daripada bumi naik atas turun balik. Itulah kitaran yang dilakukan oleh langit. Yang mengandungi awan-awan hitam. Itulah tugas yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Kerja boleh nak ayak. Boleh nak ayak. Boleh turun ayak. Itulah. Maksud rojak di sini berulang alik. Apa yang berulang alik? Iaitu kitaran air. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kitaran yang berpusing. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Tetapi adakah hujan itu najis? Tak. Bahkan hujan itu disebut sebagai mutlak. Air yang mutlak. Yakni air yang suci. Lagi menyucikan. Boleh kita gunakan buat berudu, basuh najis, mandi wajib dan sebagainya. Kerana dia mutlak. Walhal dia dikitar semula. No? Siapa yang kitar? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kekayaan Allah. Dia turunkan hujan kepada kita dengan air yang begitu jernih. Kalau kita jumpa di dalam Al-Quran ni, Allah Ta'ala nak cerita banyak tentang langit dia buat turun hujan. Langit dia macam tu. Langit dia macam ni. Tambah kalau dalam juzuk 30 ni. Allah Ta'ala sebut dah. Wa iza sama'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Kan baru sudah kita baca apabila langit itu terbelah. Allahu Akbar. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman. Fa idza syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Dia cerita lagi. Dia cerita lagi pasal langit. Apabila langit aku itu terbelah, maka jatuh dia berkeping-keping. Seperti mana kelopak-kelopak mawar. Banyak sangat-sangat Allah Ta'ala ulang bersumpah atas nama langitnya. Dan hari ini kita jumpa ayat ni, Allah bersumpah dengan nama langit. Tu kata langit tu kaya, no? Macam-macam ada di langit. Ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada planet, ada buruj kita dah baca. Ada tariq, ada awan yang berarah. Daripada sana turunnya Al-Quran. Daripada sana turunnya hujan. Kaya kan langit ni? Kita ni, kalau kita nak berdoa, kita akan cekuk tangan lagu tu, kita tadah ke langit. Kita tadah ke langit. Menunjukkan kekayaan yang Allah Ta'ala bawa turun, mai. Allah ada di langit kah? Tidak. Tapi kita tahu Allah itu Al-A'la, yang tertinggi. Maka mintalah kepada yang tertinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dengan mensucikan nama Tuhanmu yang tinggi. Kita bila berdoa, kita tada naik ke langit. Dan kadang-kadang kita sampai terlangut dengan kepala-kepala. Ketika mana di dalam peristiwa peperangan
Khandaq. Nabi SAW berdoa sampai terangkat tangan dia melebihi kepala, dalam keadaan kepala baginda mendongak seketika, tunduk seketika, mendongak seketika, menangis sampai basah rida baginda, basah janggut dan baju baginda. Sebab apa? Memohon agar diberi kemenangan kepada tentera muslimin dalam peperangan Khandaq. Minta tadah ke langit. Ha, nah, habaq pemurahnya Allah. Allah Ta'ala bagi gambaran. Pemurahnya Allah macam Allah Ta'ala letak apa yang ada di langit. Okey. Nikmat yang terbesar yang paling kita perlukan setiap hari apa dia? Daripada langit wal ardi zatis sad. Apa yang kita perlukan? Kita ada di bumi. Jauh di langit tu kita duk harap minta, 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 minta. Tak ada tangan ke langit. Hari-hari minta. Tak minta ke orang, minta pada Allah yang berada di a'la, tempat yang tertinggi. Minta kepada Allah. Eh? Apa dia? Sebab kita yang ada di bumi. Zatis sada. Bumi yang menimbulkan tumbuh-tumbuhan. Apabila hujan tu turun, menimpa bumi, maka bumi itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Rupa-rupanya adalah kehidupan kita melalui air yang turun daripada langit. Barulah adanya kehidupan di muka bumi. Jikalau air tak turun daripada langit, maka tidak ada kehidupan di muka bumi. Sebab tu para pengkaji bulan bintang, ha? Cari ada tak makhluk lain di planet ni, planet ni, planet ni. Tak ada. Tak ada makhluk. Ada planet semata-mata. Sebab apa? Sebab tak ada hujan. Ha. Sebab tak ada hujan. Tapi kalau ada hujan, ada hidupan. Allah Ta'ala lantik bumi. Lantik bumi. Mewakili seluruh bursa Allah Ta'ala. Untuk menghidupkan satu makhluk yang bernama manusia. Allah muliakan bumi dengan meletakkan satu makhluk bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah bersyukur kita bertuah kita dapat duduk di dalam satu ruang cangkup bumi ini bersama dengan satu jasad yang amat kita rindui lagi cintai, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Bumi ni kalau tidak ditimpa hujan, maka dia akan kering kontang, merekah dan sebagainya. Dia hanya akan menerima saja apa yang diturun daripada langit. Ada bahagian tempat dia tak buat turun air, dia buat turun ais. Ha? Ada bahagian tempat dia tak buat turun air, dia buat turun batu. Allah, kayanya engkau ya Allah. Dia boleh dia boleh buat apa dia suka. Fa'alul lima yurid. Ya. Kita baca pada ayat yang terdahulu. Fa'alul lima yurid. Dia buatlah apa yang dia suka. Dia nak buat turun hujan. Dia nak buat turun ais. Dia nak buat turun ketul batu. Dia nak buat turun apa pun. Fa'alul lima yurid. Kita minta turun rahmat ya Allah. Turunkanlah rahmatmu kepada kami ya Allah. Hari-hari kita minta rahmat kepada Allah. Jangan mengeluh. Jangan jadi kufur nikmat. Jangan mengeluh atas apa yang dicurahkan. Kadang dia turun main wap, haba panas. Meletik-letik kita jadi kepanasan. Nak keluar berjalan di luar pun rasa macam malas. Sebab apa? Sebab terlampau panas. Itu kerja Allah. Tapi apabila dia menurunkan hujan yang amat diharapkan oleh bumi adalah air masuk ke dalam dia. Bila air yang masuk ke dalam dia, zatis sada'. Berlakulah hidupan tumbuh-tumbuhan. Daripada tumbuh-tumbuhan itu manusia nak hidup. No? Kita nak hidup daripada tumbuh-tumbuhan itu. Kita nak pakai baju daripada kapas yang disulam, yang ditenun. Tumbuh pokok. Jadi pokok kapas. Kita boleh pakai baju. Kita boleh pakai tudung. Kita pakai stokin. Kita boleh tidur. Semua dengan tumbuhan yang turun. Kalau hujan tak turun, tumbuhan tu tak turun. Kita nak adakan tempat tinggal. Kita nak duduk dalam rumah. Kita perlukan kayu daripada tumbuhan Allah Ta'ala juga.
Kemudian kita nak makan, kita nak minum, kita nak makan daripada beras, daripada gandum, daripada jagung, daripada barley dan sebagainya. Pun tunggu tumbuh daripada bumi. Bumi akan tumbuh tak kalau hujan tak turun? Maka tidak akan tumbuh. Tumbuh-tumbuhan itu kalau hujan tak turun. Ha, tengok kaya Allah no. Dia nak habaq sikit je. Aku buat turun ayat. Bumi tunggu. Sampainya air. Nah, sampainya air ke muka bumi. Adanya biji benih. Maka tumbuhlah dia. Maka hiduplah manusia. Hiduplah manusia dengan apa yang tumbuh. Boleh pakai, boleh makan. Begitu juga dengan binatang-binatang. Binatang-binatang tu Allah Ta'ala hidupkan mereka bukan untuk mereka. Untuk kita. Daripada kulitnya dibuat baju, buat kasut, buat beg tangan, buat tali pinggang, buat topi dan sebagainya. Daripada tulangnya, daripada kulitnya, daripada bulunya, daripada dagingnya, semua kita ambil guna pakai. Untuk siapa? Untuk manusia juga. Itu dia nak abang. Bukan saja-saja dia nak cerita bumi itu tumbuh, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tapi dia nak kata tumbuhan itulah untuk manusia. Untuk apa? Nah? Kita makan, kita pergi kutip pucuk kayu dia. Kita makan, ada yang boleh makan mentah. Ada yang kena masak. Ada yang pahit, ada yang manis, ada yang pedak. Ada yang tawak, ada yang payau. Allah, kayanya engkau ya Allah. Kaya sungguh Allah ni nah. Baca-baca tentang kekuasaan Allah ni. Bandingkan diri kita miskinnya aku ya Allah. Apa pun tak ada. Sebutir garam pun kita tak boleh buat. Tak boleh buat. Punya miskin. Semua minta kepada Allah. Jadi kita yang tak memiliki apa ni sentiasa bertawaduk. Sentiasa bertawaduk. Kata Imam Syafi'i, aku tak ada garam pun aku minta ke Allah. Kita pun macam tu lah. Tengah-tengah masa Allah, ya Allah garam habis. Tak bolehlah kata, ya Allah garam aku habis, mesat. Bang duk kupang, tak boleh dah. Usahlah pergi cari rezeki dia bagi dah. Macam Imam Syafi'i ni dia kata, aku bila kehabisan garam aku minta pada Allah. Adakah garam itu datang dengan segera? Tak juga, dia kena keluar pergi cari. Tapi adu pada Allah lagi, ya Allah. Rupa hamba ni garam dah habis, tak beli lagi. Ikhtiar cari dapatkan garam. Itu maksud Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Okay, baik. Ini tentang kekayaan Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala nak cerita ni dekat kita. Mula cerita pasal langit berturun hujan. Lepas tu cerita pasal bumi yang ada tumbuh-tumbuhan. Perumpamaan langit yang berturun hujan dengan bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ni. Dia nak cerita perumpamaan macam kejadian kita manusia. Kita kan, itu Allah Ta'ala sebutlah kita ini jadi daripada ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Ingat balik ayat terdahulu. Ayat yang ke-6 Allah Ta'ala kata manusia itu diciptakan daripada air yang melancar. Perumpamaan penciptaan manusia adalah daripada air. Kita daripada air. Air yang masuk ke bumi. Dan kita ni air yang masuk ke rahim. Maka menumbuhkan makhluk yang bernama manusia. Perumpamaannya kita macam tumbuh-tumbuhan tu juga. Masuk air ke muka bumi yang megah. Kemudian tumbuh hidup. Asal daripada sebatang pohon yang begitu lemah. Kemudian makin membesar dengan 2 helai daun. Kemudian membesar, 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 berbunga, berbuah dan seterusnya bercambah-cambah anak pinak. Itu perumpamaan kata Allah. Aku bersumpah hari ini dengan nama langit dan juga bumi. Itu perumpamaan kehidupan manusia dijadikan daripada air yang lemah. Kemudian tumbuh hidup subur melata, berkembang biak menjadi ramai. Itulah kita perumpamaan. Ini Allah Ta'ala bersumpah. Wassama dengan wal ard. Waw itu dinamakan wal huruf qasam. Baik, bila huruf qasam ni Allah Ta'ala ambil sumpah demi langit, demi bumi. Kemudian ayat yang ke-13, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya dia adalah kata-kata yang tegas.
dan jitu. Qaulun fasl, kata-kata yang tegas. Okey. Ini jawab qasam. Setiap huruf qasam, setiap sumpahan kena ada jawab dia. Yang tu kena mengaji bab nahu. Tak apalah, saya cerita sikit. Saya tahu Khaw Muslimah ni bijak-bijak sana. Nah, pandai-pandai. Okey. Dia kata sesungguhnya dia adalah kata-kata yang tegas. Apa dia kata-kata yang tegas? Dia tu dia siapa? Nah, Al-Quran. Rujuk balik kembali kepada Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah satu firman Allah Ta'ala yang tegas. Iaitu kalau yang benar, Allah Ta'ala sebut benar. Kalau yang batil, yang haram, Allah Ta'ala sebut haram. Ah, kan macam Allah Ta'ala sebut, nah diharamkan kepada kamu makan daging babi, nah makan bangkai, makan darah, najis, diharamkan kepada kamu minum arak, berjudi, berzina, diharamkan kepada kamu membunuh. Nah, itu di antara haraman-haraman yang begitu tegas yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tak ada. Tak apalah. Ingat tak suka kat dia. Nak bunuh, bunuh. Tak boleh. Nah, yang mana setiap suruhan itu Allah Ta'ala sebut dengan tegas. Allah Ta'ala suruh kita bersolat. Tak dapat tidak kena solat. Sakit lagu mana pun kena solat. Dikecualikan. Kecuali dengan beberapa sebab tertentu. Ah. Tak ada lah. Pening kepala hari ni tak payah semayang lah. Tak boleh. Allah Ta'ala dah tegas. Wajib buat. Tak payahlah semayang. Esok-esok ni suruh anak-anak bayar. Kifarat semayang. Tak boleh. Satu ibadah yang Allah Ta'ala suruh. Tak dapat. Tidak. Hang kena buat. Nah, sampai kepada nyawa di hujung kengkung. Barulah habis. Amanah kita dengan Allah. Itu yang dikatakan di sini. Innahu laqaulun fas. Nah, sesungguhnya dia adalah kata-kata yang begitu tegas. Kata-kata Allah. Firman Allah. Iaitu boleh membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ha? Daripada Al-Quran, kita belajar. Kita belajar mula-mula membaca Al-Quran. Tujuan apa kita belajar baca Al-Quran? Adakah untuk memperelokkan bacaan semata-mata ataupun nak masuk apa-apa pertandingan atau nak riak, nak tunjuk ke orang akulah yang paling pandai mengaji. Akulah yang paling pandai tajwid. Akulah yang hebat. Tidak. Kita belajar Al-Quran kerana kita nak tahu isi kandungannya. Al-Quran itu bukan sekadar dilagukan. Nah, bukan sekadar dibaca matanya, tetapi Al-Quran itu dijadikan sebagai panduan kepada kita. Untuk kita jadikan dia sebagai pedoman sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi ini. Jadi kata la qaulun fas, apa yang ada dalam Al-Quran, kata-katanya amat tegas. Yang dimaksudkan dengan hukum qat'i itu. Ha? Kita boleh beza mana betul, yang mana tak betul. Tapi kena faham. Maka kita belajarlah Al-Quran agar kita faham. Tak faham, kita cari guru sama-sama untuk kita memahami dia. Ni firman Allah Ta'ala tentang Al-Quran. Katanya amat tegas. Wa ma huwa bil hazl. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma huwa bil hazl. Nah, yang mana dia kata, bukanlah dia satu yang olok-olok. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu semuanya benar belaka. Bukan main-main. Ya? Bukan olok-olok hampa ingat dia main-main. Jikalau kata Allah Ta'ala, aku akan balas perbuatan kamu, maka akan dibalas. Ada Allah tu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. So ni kita teriak menangis minta kat dia nanti belas kasihan bagi kita masuk syurga. Tak. Kita jangan ingat Allah Ta'ala itu bersifat seperti manusia. Sebab Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Manusia ni macam tu lah. Apabila dijatuhkan hukuman, buat rayuan demi rayuan demi rayuan. Ada belas kasihan, belas ihsan. Kesian, tak apa. Lepaskan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala cukup tegas dalam menghukum. Nah, cerita apa yang dalam Al-Quran bukan menipu.
Bukan pembohong. Macam yang dia nak abang dah, kalau kata uh, di antara yang terakhir masuk ke syurga kan, disebutkan di dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ada siapakah orang yang terakhir sekali masuk ke syurga, orang itu adalah orang yang paling lama sekali diazab di dalam neraka. Dalam azabnya yang teramat dahsyat itu sampai semua habis, orang yang melalui beberapa tempoh dah masuk ke syurga, sehingga dia seorang yang terakhir. Apabila dia yang terakhir yang tak masuk lagi ke syurga, maka Allah Ta'ala perintahkan, habislah hari ini tempoh hisap kamu. Maka kamu layak untuk ke syurga. Dia pergi ke syurga. Dia pergi ke syurga. Bila dia jenguk, orang semua dah dalam syurga. Dia datang kepada Allah. Ni hadis Ni bukan cerita mau muka olok-olok. Dia datang kepada Allah. Tak boleh masuk dah. Dia kata penuh dah syurga. Tak ada tempat. Kan semua orang bakal masuk. Dia yang paling last. Sebenarnya dia malu. Bila dia nak masuk, dia rasa semua orang tengok dia. Kenapa? Kerana pada dahinya ada tertulis, Itaqun minan nar. Orang ni orang baru bebas daripada neraka. Macam banduan lah, no? Bila keluar daripada penjara malu. Ha? Kata Allah, pergi kamu ke sana. Ada di situ Malik Ridwan yang menjaganya. Dia pergi, tak sampai pun. Dia patah balik. Dia kata, penuh dah, tak ada tempat untuk diri dia. Kata Allah, kamu tak pergi. Iaitu orang terakhir masuk ke syurga. Pergilah. Ada sesungguhnya tempat untuk kamu di dalam syurga. Mahligaimu yang tertulis namamu. Yang mana luasnya melebihi luas langit dan bumi. Allah, pengasihnya Allah kan. Walaupun orang yang berdosa keluar daripada neraka, yang terakhir sekali disiksa dalam neraka, yang keluar nak masuk ke syurga, Allah Ta'ala sediakan satu syurga yang luasnya melebihi lebar langit dan bumi. Allah, Allah. Serta bohong kan ni? Tak. Kisah benar. Kan dikata wa ma huwa bilhas. Apa yang ada dalam Al-Quran itu begitu tegas. Betul, dia bukan olok-olok. Dia kata aku nak seksa, aku seksa. Aku nak bagi nikmat syurga, aku bagi nikmat syurga. Tegas. Pendirian Allah itu tak boleh digugat. Ha? Ha. Dan kemudian kata Allah, innahum yakiduna kaida. Ha. Sesungguhnya mereka itu membuat dalih sebenarnya dalih. Dalih ni, kaidu, kaida. Okay, maksud dia kaidu, kaida ni sebenarnya tipu daya. Tipu daya. Sesungguhnya mereka itu membuat tipu daya. Okey, apa dia tipu daya? Ini cerita tentang orang kafir, kata Allah. Mereka ni duk buat tipu daya. Kita tengok tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Iaitu ketika mana Fir'aun panggil Nabi Allah Musa untuk bertarung. Bertarung iaitu tak apa, Musa mai. Bawa tongkat hang. Kita nak tengok. Apa nak jadi kepada tongkat hang. Kemudian dia buat mai 12 orang ahli sihir dia. Yang membawa tali daripada tali itu menjadi ular. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam. Kata Allah, hampa nak buat tipu daya, wa akidu kaida. Aku boleh buat tipu daya. Allah Ta'ala jadikan tongkat Nabi Allah Musa itu seekor ular yang besar. Telan habis ular-ular ahli sihir Fir'aun. Hang nak buat tipu daya kan? Aku buat dulu. Lagi hebat. Sebab Allah tu yang maha buat tipu daya. Tak usah ada bohong. Allah itu tahu. Dan kemudian lagi contoh. Yang kata orang musyrikin ni melakukan tipu daya iaitu dengan cara Nabi Isa alaihi salam. Dia keluarkan fitnah. Dia kata Nabi Isa alaihi salam ini memporak-porandakan umat. Merampas hak orang kampung, merampas anak isteri orang, dan membuat hasutan dan sebagainya. Dan Isa ini adalah anak kepada Tuhan, maka untuk menyuburkan muka bumi ini, Tuhan memerlukan pengorbanan. Kena korban anak Tuhan ni. Lalu dia tu tipu daya dia apa? Siapa yang buat? Ketua padri dia apa tu lah. Buat tipu daya tu.
Raja pun perintah agar ditangkapnya Isa. Lalu disalib. Allah Ta'ala buat tipu daya juga. Merupa bentuk wajah laki-laki yang mengeluarkan perintah. Ah, bagi rupa sebiji macam muka Nabi Isa. Last sekali, dia kena tangkap. Dialah yang disalib dan dibunuh. Kemudian tipu daya. Lagi tipu daya yang mana dia buat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mana mereka bermusyawarah ataupun dipanggil sebagai satu pakatan sulit untuk menghentikan dakwah Nabi. Macam mana kita nak buat dekat Muhammad ni. Lagi kita seksa, lagi ramai orang masuk Islam. Ha? Lagi kita halang, lagi ramai orang masuk Islam. Macam mana kita nak buat bagi dia berhenti? Di dalam pakatan mereka itu akhirnya puak-puak musyrikin ni mendapat satu akal, iaitu dia bagi tiga cara. Kita lah ni kita bagi tiga pilihan. Pertama, kita tangkap dia, bubuh dalam penjara, kita seksa dia sampai dia mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tangkap dia, kita buang daerah. Buang dia di tengah-tengah padang pasir yang memang dia tak boleh balik. Tak ada tempat, tak ada jalan. Biar dia mati kebuluran di padang pasir. Itu yang kedua. Dan pakatan mereka ataupun akidu kaidah. Nah, yang ketiga, susah-susah lah nak pergi hantar sampai ke padang pasir. Nak pergi kurung dalam penjara lama-lama. Tangkap, bunuh terus dia. Jadi, dalam tiga pilihan perbuatan yang yakidu dan kaidah ni, dia pun nak buat tipu daya ni, tiba-tiba dia pun pilih satu. Sebab apa? Dia datang daripada buah fikiran seorang laki-laki yang mereka tak kenali. Itu adalah syaitan yang berupa bentuk manusia. Susah apa? Dia kata, tangkap, bunuh saja. Kalau hampa geram kat dia, tak mau bunuh lagi, seksa dulu. Siat kulit dia. Jemuk dia tengah panas. Potong dia sikit-sikit. Sampai orang Islam tengok dia kena seksa tu, mereka tak buat dah. Tak akan ikut dah ajaran Islam. Jadi, yang ni lagi bagus. Tangkap, bunuh terus lah. Kita tangkap dia, kita bunuh terus. Tapi bila kita nak bunuh dia, tunggu dia rajin mai ke masjid, dan nanti semayang. Okey? Sayyidatina Fatimah mendengar kabar daripada perempuan-perempuan Quraisy yang beritahu. Waktu ni Sayyidatina Fatimah kecil lagi lah. Taklah besar mana dah beritahu. Dia pun nak bunuh ayah hang tu. Macam ni dia pun nak buat ni. Dia balik lari pergi dekat ayah dia. Dia balik lari dekat ayah dia. Dia beritahu kepada ayah dia. Ada orang nak bunuh ayah. Macam ni nak buat, macam ni nak buat. Dia menangis kepada Rasulullah. Rasulullah kata tak apa. Inna waliyallah. Sesungguhnya pelindung aku ialah Allah. Pelindung aku ialah Allah. Kemudian Nabi genggam segenggam pasir. Nabi berjalan masuk ke Masjidil Haram hari itu dengan pasir segenggam di tangan. Dia pun tengok-tengok, dia berkata, tu dia masuk dah. Dia masuk dah. Orang-orang kafir musyrikin yang mana yang berniat nak bunuh Rasulullah tu, dia masuk dah. Okey, siap sedia. Nak tangkap untuk bunuh dia. Rasulullah tak ada senjata, tak ada pedang, tak ada apa pun. Hanya ada segenggam pasir di tangan. Jadi apa yang Rasulullah buat? Rasulullah masuk dengan penuh keyakinan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama-Mu ya Allah aku berserah. Aku tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kekuatan melainkan mengharap kepadamu ya Allah. Dia berjalan masuk. Orang-orang lelaki yang duk tunggu nak bunuh Rasulullah ni yang punya ramai, semua tunduk. Tunduk, tak tengok pun muka Rasulullah. Tunduk ke bawah terpaku. Rasulullah ambil pasir yang ada di dalam genggaman baginda sallallahu alaihi wasallam tu, Nabi tabur di atas kepala depa tu. Yang duk tunduk malu. Tadi hampa nak bunuh sangat dia kan. Ni dia dah masuk. Hampa bahkan tak boleh nak menatap wajah dia pun.
Nabi tabur di atas kepala orang-orang kafir tadi. Lepas tu Nabi bersolat, kemudian Nabi keluar balik. Lepas sedar-sedar, kepala pun dah pasiak. Mana mai ni? Ni siapa yang buat kat kita macam ni, macam ni. Lepas tu yang baru Nabi dibawa Isra' Mi'raj. Berlakunya hijrah ke Madinah. Itu sejarah rentetan. Itu yang kata wa akidu kaida. Hang nak buat tipu daya kan? Hampa nak buat tipu daya kan? Hampa tak tahu. Aku lagi pandai buat tipu daya. Ya? Dan dirakamkan kisah ini, orang-orang yang Nabi tabuk dengan pasiak di atas kepala mereka itu, mereka lah di antara 70 orang yang mati di dalam peperangan Badar. Yang mana yang Nabi tabuk pasiak di atas kepala mereka itu. Termasuklah Abu Jahal. Yang mati dalam peperangan Badar. Rupanya pasiak itu adalah tanda yang mereka itu akan mati dalam keadaan kafir dan kufur. Masya Allah. Nah, itu kekuasaan Allah. Jangan kita merancang untuk melakukan tipu daya di atas orang yang buat baik. Jangan merancang. No? Ha. Kemudian Allah sambung pada ayat yang terakhir daripada surah At-Tariq ini. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka perlambat-lambatlah bagi orang-orang yang kafir itu. Aku pun memperlambat-lambatnya pula sebentar. Itulah kata Al-Quran ni bila kita baca seorang-seorang tu. Kita tak faham apa dia minta bagi lambat. Apa dia yang Allah Ta'ala minta perlambat-lambatkan itu. Lambat datangnya balasan azab. Biar kat mereka. Ini pun salah satu daripada tipu daya Allah Ta'ala kepada mereka. Mereka buat macam-macam, mereka tak kena apa pun. Mereka tak pernah sembahyang, mereka kaya pun. Mereka tak tutup aurat, mereka tak kena apa pun. Mereka membunuh, mereka berzina, mereka tak kena apa pun. Kita selalu mempersoalkan perkara yang sama. Kalau macam peniaga, kita jumpa dengan orang-orang yang berniaga di market. Dia berkata, senanglah, mereka boleh main awal. Mereka tak payah sembahyang. Kita ni orang Islam nak kena semayang. Tapi mereka laku lagi. Mereka dapat untung lebih. Mereka kaya raya. Kita macam tu juga. Kenapa jadi macam ni? Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Jadi aku bagi lambat-lambat. Aku bagi istidraj. Aku bagi dekat mereka. Aku bagi dekat mereka. Aku melambat-lambatkan azab. Pasal apa? Lambat terang mana kita ni? Habis sangat 30 tahun, 40 tahun. Lepas tu mati. Maka nak rasa azab tu selama-lamanya. Lambat terang mana kita ni dalam penderitaan, dalam ujian Allah. Habis sangat katalah usia kita hari ni 50. Habis sangat adalah lagi 10 tahun ataupun 15 tahun. Habis sangat. Ataupun esok lusa. Kemudian mati. Ujian kita ni bukanlah nak berterusan sampai bila-bila. Azab kita bukan urusan. Allah Ta'ala janji, kamu sabar dan kamu redha dengan ujian aku akan bagi syurga kepada kamu. Syurga aku tu bersifat kekal. Bukan sementara. Sementara orang kafir tu, famahilil kafirina. Saja aku memperlambat-lambatkan kepada mereka. Bukan lama pun. Tidak lama. Tak lama lagi, kenalah mereka tu. Mereka buat rumah daripada wang haram. Tak jadi apa pun. Mereka kaki judi. Tak jadi apa pun. Mereka kaki minum. Awak tak jadi apa pun kat mereka. Mereka rampas hak orang Islam. Awak tak kena apa pun kat mereka. Macam selalu kita persoalkan. Telah lama Masjidil Aqsa itu ditawan, diperangi. Orang-orang Islam di sana dibunuh dengan begitu zalim dan kejam. Oh, tak kena apa pun mereka. Walhal seluruh umat manusia, seluruh dunia ni. Berdoa. Pasal apa tak kena apa pun? Fikir balik. Kita ingat balik pada firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Pamahilil kafirin. Allah Ta'ala melambat-lambatkan. Kerana akhirnya akan berdiri juga di hadapan Allah memperhitungkan kelalaian yang telah dilakukan di kala hidup. Sebab apa? Lama mana pun tak lama. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, 1000 tahun di dunia,
hanya sehari di akhirat. Ha. 1,000 tahun di dunia bersamaan dengan sehari sahaja di akhirat. Lamakah? Tak lama di sisi Allah. Cuma kita yang rasa lama. Lambatnya. Bilalah nak dapat balasan ni? Kita yang punya taat ni, punya minta, punya merayu sujud sampai sakit tengkok-tengkok, kebah dahi-dahi, sembahyang tak berhenti, jaga syariat, jaga aurat, jaga hukum, jaga halal haram. Tapi tak sesenang mereka pun. Pasal apa? Amahilil kafiri, amhil umur waida. Kita kena beriman dengan firman Allah ni. Beriman dengan sebenar-benar. Beriman dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Sebab tu Allah Ta'ala selalu bawa perumpamaan dengan langit kat kita. Macam dia sebut di dalam surah Al-Hajj. Kalau tak silap saya. Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ardi. Al-fulki tajri wal bahari amri. Kata Allah Ta'ala, dia kata, hampa tengok tak macam mana aku mudahkan kepada hampa bumi. Walaupun dia tak bagi kat kita kereta besar, tapi dia bagi permukaan bumi yang mudah. Kita jalan rata, tak ada lah jalan lagi nak terjun bukit, nak kerabat naik gunung. Tak payah susah-susah. Aku bagi dia rata kepada hampa. Mudah hampa nak pergi tempat jauh. Aku bagi pula keupayaan untuk hampa apa? Wasakhara lakumul fulk. Aku bagi hampa boleh naik kapal laut. Lah ni boleh naik kapal terbang. Mudah tak? Mudah. Itu kemudahan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita bersyukur balik. Semua itu atas suruhan Allah. Kalau Allah Ta'ala nak rejam kita bila-bila masa di lautan luas, kita boleh rejam lemah. Bila-bila masa Allah Ta'ala nak tahan daripada kapal terbang tu, jatuh rabut mereka muka bumi, terhempas, mati semuanya. Allah Ta'ala bagi mudah. Dimudahkan kepada kita. Kita ni sentiasa bersyukur. Sentiasa bersyukur di atas segala apa yang Allah Ta'ala bagi. Tapi kita kata, tu orang kafir tu, dia duduk atas kapal terbang. Berani tu, dah lah tak baca doa. Minum arak pula dalam kapal terbang tu. Tak kena apa pun. Tak kena apa pun sebab ada orang Islam. Allah Ta'ala lambat-lambatkan. Itu yang kata. Kita bersangka baiklah dengan Allah di atas segala apa yang Allah Ta'ala buat. Segala apa yang Allah Ta'ala buat. Tentu ada sebabnya. Sebab innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dengan manusia ra'uf. Ra'uf ni apa? Pengasih sangat-sangat. Ra'uf ni maksud dia pengasih sangat-sangat. Rahim, penyayang, sungguh-sungguh. Itu yang dikatakan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang mana Allah Ta'ala terbitkan sedikit kepada Abdul Ra'uf, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kesudahan daripada ayat ini. Yang mana kalau kita tengok ayat daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-17 ini, Allah Ta'ala sebut di sini semua Allah Ta'ala sembang dengan Rasulullah. Allah Ta'ala bersembang dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala tak sembang dengan orang kafir. Kalau dalam surah-surah lain kita tengok, ya ayyuhalladzina kafaru. Allah Ta'ala sebut orang kafir macam tu. Orang kafir kena ni, orang kafir. Tapi yang ni Allah Ta'ala tak sebut masa mereka. Cuma Allah Ta'ala kata biar pilih mereka nak buat tipu daya, biar mereka buat. Mereka tak tahu aku lagi pandai buat tipu daya. Wa makaru wa makarallah. Hampa merancang nak buat jahat. Hampa tak tahu rancangan aku lagi hebat. Innallaha khairul makirin. Allah Ta'ala itu sebaik-baik perancang. Cuma cepat dengan lambat. Kalau lambat tu kita tahu. Dia tak bagi lagi tak apa. Tunggu dia bagi. Kalau kata dalam bahasa orang Melayu, tak kena tak apa. Kena makan tak habis. Awak yang makan tak habis tu ada pasal lah. Itu di antara firman Allah melalui surah At-Tariq ini. Allah Ta'ala tak mau nak cakap dengan mereka. Tak mau nak nasihati mereka dalam ayat ni. Allah Ta'ala hanya bagi tumpuan kepada orang yang beriman semata-mata. Wallahu alam. Jika kita orang yang beriman,
maka kita adalah di kalangan orang yang sentiasa menerima nasihat daripada Allah melalui Al-Quran. Yang mana kita baca Al-Quran bukan sekadar belajar melagukan, bukan sekadar belajar tajwid dan fasahahnya, tetapi kita juga wajib belajar tentang makna. Sebab tu kita bertadabur, nah, barulah lengkap. Kalau tidak, tidak cukup melengkapi. Kalau kita tak faham apa guna. Ha? Wallahu a'lam. Okey. Ah, sebelum saya lupa, nah, ada soalan dari seorang sahabat kita yang bertanya. Dia bertanya dalam grup kita tu, nah, tapi saya tangguhkan jawapan tu sebab saya ingat saya nak bagi tahu secara awam, secara umum di sini, nah, iaitu berkenaan dengan wang KWSP yang dikeluarkan. Okay. Majlis Fatwa Ulama Seluruh Malaysia mengeluarkan satu fatwa mengatakan wang KWSP yang dikeluarkan secara runcit 1,000, 5,000, 10,000 tak perlu dikeluarkan zakat jika si pengeluarnya tidak berhajat sungguh-sungguh. Ha. Nah, maksud berhajat sungguh-sungguh ni kalau dia kena buat pula KWSP tu sebab dia nak makan, kalau tidak tak ada duit nak makan. Kalau tidak dia tak ada duit nak berubat. Kalau tidak dia tak ada duit nak bayar sewa rumah. Ha. Jadi tu, ni dia ada. Tapi dah orang bawa keluar, dia bawa keluar. Orang bawa keluar, dia bawa keluar. Pakat beratok di kedai mah. Nah, simpan duit untuk nak melancong dan sebagainya. Yang tu dia wajib keluar. Tetapi kalaulah hak yang macam saya cerita tadi, dia kena bawa keluar. Kalau tidak kebuluran, anak dia mungkin mati kelaparan dan dia mungkin mati kelaparan. Rumah dia mungkin dilelong. Nah, begitu juga dengan harta benda dia dilelong. Sebab apa? Sebab tak boleh nak bayar orang ni. Maka fatwa ulama-ulama ni, fatwa kebangsaan yang baru dikeluarkan, kata tak perlu keluarkan zakat pada pengeluaran yang sedikit. Sebab apa? Sebab lebih memerlukan pada beberapa keadaan. Tapi kalau dia bawa keluar kerana bila lagi duit kita? Kita bawa keluar. Tengok-tengok. Kalau nak tengok-tengoklah. Hari keluar duit tu ramai pakat beratok di kedai mah ni. Nah, pakat beli mah. Orang macam tu berhajat tak? Berhajat tak? Tak berhajat. Orang macam ni dia wajib zakat. Walaupun dia bawa keluar 1,000 saja. Dia wajib keluarkan zakat. Dan zakat tu ada 2,5%. Dan 1,000 dia bawa keluar RM25. Pasal apa? Pasal dia bukan berhajat sangat pun. Tak bawa keluar pun tak apa. Duit dulu ada. Tapi dah dia bagi. Jangan tunggu lama-lama lah. Mati esok tak ada makan. Itu pada fikirannya. Masa ni dia wajib zakat. Harap orang yang bertanya tu faham. Dia tanya macam mana mohon pencerahan. Okey. Itu pada keadaan yang kedua. Saya ulang balik, Naf. Yang pertama, tak wajib keluar zakat jikalau yang duit yang dikeluarkan itu adalah memang berhajat sangat-sangat untuk makan, minum, pakai perubatan dan sebagainya. Tak payah berpulang. Tetapi kalau dia tak berhajat kepada semua tu, dia berkeluar dengan sebab orang lain berkeluar, dia berkeluar dengan sebab kerajaan bagi keluarkan. Bila ada duit tu, dia kadang-kadang tak tekan pun. Tidak pun dibeli benda-benda yang tak sepatutnya, wajib dikeluarkan. Pada keadaan yang ketiga, yang kata tak wajib keluarkan. Duit KWSP kerja tak lama, kerja sat saja. Ada berapa? Ada lah 15,000. Tak wajib lah sebab tak sampai nisab. Bila tak sampai nisab, tak wajib lah keluar zakat. Nah, tengok-tengok dalam simpanan, pergi kira-kira, weh, 25,000. Wajib keluarkan dalam simpanan. Walaupun kita berkeluar 1,000. Harap faham sangat-sangat siapa yang bertanya dalam grup soal jawab dengan Ustazah tu. Nah, wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya, adakah?
Mana pi sahabat-sahabat yang ku kasihi? Tak ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, saya yakin insya-Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bersama ini yang baik itu daripada Allah. Yang tak baik, yang kurang, yang lemah itu adalah daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf insya-Allah nah. Halalkan segala-galanya. Ada tutur kata ataupun perkataan-perkataan yang ada yang tak berapa sedap didengar. Mohon ampun dan maaf. Minggu depan insya-Allah kita masuk surah Al-A'la insya-Allah nah. Harap semua sahabat-sahabat sihat di sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور اللهم يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اجعلنا من الناجحين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم